Okay, Assalamualaikum and very good afternoon, ladies and gentlemen. This is your captain speaking. Itu I punya announcement masa dekat flight. Okay, silap. Saya Muhammad Taufik bin Abdullah, seorang juruterbang dengan syarikat penerbangan di Malaysia ini. Dan dalam bidang penerbangan ini lebih kurang 20 tahun lebih lah. Mula-mula saya dengan penerbangan Malaysia lah, sekarang ni dengan penerbangan Malindo. Selepas SPM, saya menyertai program Cadet Pilot. Daripada situlah karier saya bermula di bidang penerbangan ini. Saya dulu masuk A-level lepas SPM tu. Jadi saya sebenarnya dalam jurusan jurutera. Civil engineering lah. Tapi kita masuk tu pun sebab lepas SPM dah tak tahu nak pilih mana. Masa tu yang tahu je nak jadi doktor. Tapi pilih-pilih tak dapat beasiswa jadi doktor, dapat engineering saja. Jadi kita pun ambil lah bidang tu. Masa dalam A-level tu kawan balik daripada interview nak jadi pilot. Tapi dia tak dapat, dia tak lepas lah interview tu. Jadi saya pun tanyalah, pilot ni apa dia? Daripada situlah saya tanya dia macam mana nak minta jadi pilot ni, sebab mungkin pembelajaran engineering ni agak panjang dan agak mengambil masa. Jadi selepas saya tahu juruterbang ni karier yang agak menarik, saya pun menyertai program Cadet Pilot yang masa tu ditawarkan oleh Malaysia Airlines. Jadi saya pun minta interview, pergi exam semua dan alhamdulillah dapat diterima. Daripada situlah saya dihantar ke syarikat penerbangan, ke sekolah penerbangan di Langkawi. Lebih kurang 14 bulan tempoh pembelajaran tu. Jadi cepat, habis belajar tu terus kerja kan. Secara amnya dia ada teori dan amali. Jadi bahagian teorinya merangkumi macam manalah secara dia bukannya dia pergi detail sangat, dia pergi lebih kurang macam bagaimana seorang juruterbang tu boleh membawa kapal terbang tu dengan selamat. Jadi dia perlulah tahu basic yang bahagian am untuk contohnya elektrik, contohnya perkiraan yang basic untuk sekiranya komputer tu rosak ke apa kan. Jadi selepas bahagian teori itu masuklah bahagian amali. Praktikal dia ialah bawa kapal terbang lah. Masa tu bawa kapal terbang kecil lah kan. Keperluan dia 200 jam untuk dapatkan lesen komersial tu. 165 adalah kapal terbang kecil yang berenjin satu enjin. Jadi yang bakinya 35 tu adalah kapal terbang yang berdua enjin. Itu bahagian advance lah. Jadi bahagian teori lebih kurang mula-mula memang bahagian teori saja. Lebih kurang 3-4 bulan. Lepas tu baru dia diselami dengan praktikal, bawa kapal terbang dengan instruktor lah. Selepas lebih kurang belasan jam di mana instruktor tu dah yakin kita boleh bawa seorang, baru dia lepaskan kita bawa kapal terbang tu seorang-seorang. Okey, apa perasaan ni masa masa tu perasaan tu memang yalah, kita tak pernah bawa seorang-seorang kan. Masa tu dekat Langkawi kan, jadi jurulatih tu pilih hari yang cuaca yang paling elok lah, semua tak ada trafik semua. Masa hari tu saya ingat lagi, dia tak beritahu pun dia nak lepaskan kita pergi solo kan. Jadi kita pun taklah bukan tadi, kita pun taklah macam orang kata apa, menanti sesuatu yang ni. Sebab kalau kita melebihi waktu penerbangan yang terlampau lama, dia akan jadi macam student ni tak bagus lah. Kalau dia terlampau lama sangat, maknanya jurulatih tak yakin dengan dia. Jadi bila sampai masa yang sesuai tu, dia kata, I think you're ready to go for your solo kan, dia kata kan. So kita pun tak beritahu tiba-tiba, okay, now you go to the flight, you start your engine, off you go kan. Jadi kita pun yakin tak yakin kena pergilah kan. Sebab kalau tak pergi kan dia buat training lain pula. Dia tambah lagi kita punya jam kan, dah rekod tak elok pula. So bila dah pergi tu, kita pun dalam tu macam tak pernah terbang seorang kan. Tiba-tiba terbang seorang, pergi dengan perasaan bercampur lah. Ada yang takut, ada yang seronok, ada yang sedih. Jadi bila touchdown saja, alhamdulillah kan, kita dah tahu kita ni boleh jadi seorang pilot. Maknanya kita dah lepas satu stage. Sebab ada orang yang tak yakin-yakin nak lepas stay solo ni. Sampai je dekat depan apron parking tu, kawan-kawan dah tunggu semua. Dengan air lah, air. Kenapa? Macam ni lah, celebration lah.
sebab kita dah boleh solo kan. Jadi itu part of the culture lah. Secara ringkasnya, biasanya kalau untuk yang dia macam benda yang kita buat hari-hari kan. Jadi bila benda yang kita buat hari-hari, kadang-kadang dia jadi macam benda yang dah normal kan. Tapi sebelum nak jadi hari-hari tu, masa mula-mula kita nak start tu, kita memang selalu praktis lah kan, sebab kita tak biasa dengan benda tu. Jadi daripada awal tu, tidur kena cukup, rest kena cukup. Lepas tu daripada segi masalah-masalah peribadi tu, kalau boleh dijauhkan lah kan. Sebab dia akan mengganggu kita punya pilihan masa tu, kita punya decision making. Decision making semua tak salah. Kita nak kata yang kita nak yang terbaik. Jadi kalau kita tak dalam optimum state tu, kita mungkin tak buat pemilihan yang baik lah, decision making yang baik lah. Lepas tu kita tengok cuaca. Okay, tengok cuaca dia, cuaca ramalan atau cuaca yang sedang berlaku. So biasanya kita tengok cuaca ramalan lah. Dari situ kita ada benda, satu dokumen ni yang dipanggil notice to airman. Maknanya sepanjang perjalanan ke destinasi tu, apa yang ada dekat airport, apa yang contohnya macam di sepanjang perjalanan ke Kota Kinabalu tu, sama ada airport Kuching contohnya sedang dibaiki lampu ni, Miri airport ni ditutup dari sekian waktu ke sekian waktu. Jadi sepanjang tu kita tahu. Jadi kalau ada benda-benda yang di luar daripada jadual tu, kita boleh plan lah, kita boleh rancang dengan lebih baik lah. So kenapa setiap airport perjalanan tu you all kena tahu di mana airport-airport yang you lalu? Sebab dalam kita punya training, kita mesti selalu kena ada backup plan. Maksudnya backup plan ni, kalau terjadi sesuatu yang memerlukan kita mendarat secepat mungkin, kita dah tahu dah mana kita nak pergi. Airport ni kan. Jadi dalam kapal terbang punya pengeluar kapal terbang pun, contoh Boeing atau Airbus, dia orang ada benda yang dipanggil land at the nearest suitable airport. Jadi suitable airport tu maksudnya dia ada dua airport. Airport satu mencukupi, satu sesuai dengan kapal terbang kita tu. Jadi dua-dua boleh land. Cuma satu sesuai, satu lagi boleh. Jadi benda tu yang kita nak bezakan tu. Jadi sebab tu sepanjang perjalanan kita kena tahu airport mana yang sesuai untuk kita. Anything happen. Yes. Contohnya kalau ada orang sakit ke kan. Orang sakit ke, enjin mati sebelah ke. So kita ada plan, kita rancangan. So cakap pasal landing dekat suitable airport, saya terlintas satu kejadian di mana Cessna ke apa dia landing dekat highway kita daripada yang apa yang menyebabkan benda-benda yang macam tu. Dia tak ada dia beri komen. Ya, macam kalau Cessna tu, dia kena tengok juga, Cessna tu mungkin satu enjin saja. Jadi kalau satu enjin, istilah tu mungkin tak wujud lah. Dia boleh, maknanya kalau enjin dia mati, mana-mana je lah yang dia sempat. Tapi yang tu dia ada panggil forced landing. Forced landing ni, dia kena praktis juga forced landing ni. Maknanya dia kena pilih kawasan mana yang jauh daripada bangunan, daripada pokok kan. Kawasan lapang lah untuk dia mendarat dengan selamat. Sebab dia cuma ada satu enjin. Macam kapal terbang yang ada dua enjin yang komersial lah, biasanya yang ke atas, dua enjin ke atas ni. Kalau enjin satu mati, dia ada lagi satu enjin dan dia boleh terbang kadang-kadang sejauh 1 jam perjalanan. Jadi daripada segi keselamatan dua enjin ni lebih selamat lah. Tapi tak semestinya dia tu, kalau macam dia berlaku dekat laut ke apa tu, itu lain cerita lah kan. Yang you rasa you nak share dengan orang best jadi pilot ni apa? Dia kalau biasanya kalau duit banyak ni, biasanya tanggungjawab mesti banyak. Jadi kalau duit banyak, tanggungjawab sikit, itu memang bonus lah. Tapi biasanya tak ada, dia tak, dalam dunia ni tak macam tu lah. Biasanya kalau duit banyak, mesti gaji banyak, tanggungjawab mesti tinggi. So sebenarnya orang banyak tanya, kenapa pilot ni gaji tinggi? Kan? Jadi gaji tinggi mungkin sebab you selalu jauh daripada keluarga you kan. Dia nak bayar masa you tu. Tak, itu bukan jawapan dia. Mungkin you kerja tak tentu waktu kan. Itu bukan jawapannya. Sebenarnya jawapan dia adalah tanggungjawab you nak memastikan nyawa penumpang you tu selamat. Jadi benda ni lah yang dibayar tinggi. Jadi sebab itulah pilot ni dibayar dengan gaji yang tinggi sebab masa berlaku kecemasan tu dia kena tahu apa nak buat. Sebab contohnya macam enjin mati ataupun tekanan dalam kabin rendah. Jadi benda tu kita kena tahu buat masa tu juga.
Jadi sebab itulah kita tak ada masa untuk nak fikir nak buka manual, nak buka buku, tengok apa nak buat troubleshoot. Jadi sebab itulah gaji tu tinggi sikit lah daripada pekerja-pekerja lain. Apa lagi benda yang pilot buat yang normally public tak tahu? Soalan yang bagus tu sebenarnya. Saya pun tak fikir soalan tu. Persediaan untuk satu flight tu, juruterbang tu dah bersedia lebih kurang 4 hingga 5 jam sebelum kapal tu berlepas lagi. First of all, dia kena pastikan diri dia tu sendiri selamat. Maksudnya dia cukup tidur, dia tak ada ambil barang minuman alkohol. Of course, dadah tu jauh sekali lah. Lepas tu, dia kena pastikan dia punya lesen dia semua adalah tak expired kan. Itu daripada persediaan personal juruterbang tu sendiri. Lepas tu, bila dia bergerak ke arah lapangan terbang pula, dia kena pastikan kapal terbang tu dia punya dokumen semua dalam keadaan yang baik lah dan tidak lupus tarikh dia kan. Lepas tu bila sampai kapal tu pula, dia kena periksa kapal tu pula dari bahagian juruterbang lah, yang basic lah. Itu yang mungkin orang awam tak tahu lah. Bukan melenggang, bawa beg, letak beg, start engine, tak, bukan. Bukan macam tu lah. Dia punya tanggungjawab tu memastikan enjin satu, kargo, kabin semua kan. Ya, betul. Tapi memang kita kata semua tu tanggungjawab kapten, tapi kapten tu dia delegate to the pramugari, to the jurutera. Jadi kalau dia nak buat semua tu mungkin makan masa yang lama lah. Mungkin by the time dia nak start engine tu dia dah penat. Untuk anak-anak muda yang berminat untuk menjadi juruterbang ni, pekerjaan ni memerlukan satu, you bagus dalam matematik, lepas tu sains dengan bahasa Inggeris lah. So bahasa Inggeris sebab kebanyakan manual dia semua dalam bahasa Inggeris kan. Jadi maths, matematik sebab you nak kira sebab kadang-kadang kapal terbang ni dia terbang laju kan. Kalau you memang setengah-setengah tu you memerlukan you boleh pakai calculator. Tapi setengah-setengah tu you kena cepat. Lagi satu tu yang membantu tu adalah bidang sains lah. Jadi sains ni dia macam memerlukan you berfikir secara logik. Jadi kalau 3 benda ni, kalau you nak ambil lesen kapal terbang ni dengan duit sendiri, insyaAllah you boleh lepas lah. Tapi kalau you nak mendapatkan bantuan, contohnya macam syarikat-syarikat penerbangan, sebab diorang ada program cadet pilot kan. Jadi kadang-kadang zaman saya dulu memang ada program ni. Sekarang ni susah lah nak cari, nak menanti program tu. Jadi syarikat penerbangan ni memerlukan mata pelajaran tambahan. Contohnya matematik yang additional math, lepas tu fizik semua. Sebab dia nak pilih yang terbaik untuk dia sponsor you kan. Tapi kalau you nak pakai duit sendiri, insya-Allah 3 subjek ni cukup kan. Matematik, sains dengan English. Sekarang ni mungkin dah mencecah 400 lebih lah ribu. Dia sebab dia jadi tinggi ni sebab masa sebelum COVID ni memang demand untuk juruterbang ni tak cukup kan. Jadi demand dia, permintaannya terlalu tinggi. Jadi syarikat penerbangan ni terpaksa offer tinggi, gaji tinggi. Jadi flying school pun tak cukup nak menghasilkan juruterbang yang berkualiti. Jadi dia orang pun naikkan yuran pembelajaran dia orang. COVID ni sebenarnya adalah jalan ataupun satu avenue untuk kita sebenarnya sedar yang kita ni sangat berkemampuan. Jadi bila COVID ni, senario COVID ni sebenarnya dia membuka jalan untuk kita jangan putus asa dan kita kena sedar yang kita ni sebenarnya mampu untuk buat apa saja. Kalau kita betul-betul 100% kita letakkan kita punya keyakinan, kita punya fikiran kita punya minda, kita boleh buat apa saja sebenarnya. Jadi kedai ni adalah salah satu contoh yang kita ni mampu buat selain daripada apa yang kita telah dilatih, apa yang telah kita belajar. Maknanya kita ni boleh buat apa saja, kita boleh switch kalau kita betul-betul yakin dan kita mahu buat untuk berjaya lah. Warung Nasi Sukri ni saya pun adalah rakan kongsi lah sebab pada chef Syukri ni. So bila saya dikenalkan ataupun bila saya kenal dengan dia, saya nampak potensi dia ni tidak dibuka sepenuhnya lagi. Mungkin dia tak sedar ataupun tak ada orang bagi tahu dia. Jadi bila saya nampak tu dan dia pun bercerita dengan saya, jadi lepas tu saya kata kita boleh buat lebih elok daripada apa yang dia buat masa tu lah. Jadi dengan dia memerlukan rakan kongsi dan saya memerlukan pengalaman, expertise dia dan dia punya kebolehan masak yang orang kata apa, yang dia ada pengikut dia sendiri lah. Jadi daripada situlah
terhasilnya kedai ni. Menu dia ada lebih kurang 7 hingga 8 menu lah. Tapi hari Minggu ada menu tambahan. Menu dia kambing, daging, ikan dan paling utama ayam lah. Ayam masak merah, ayam kurma, ayam goreng. Sebenarnya dia punya speciality dia ayam goreng. Dia punya secret marinade punya serbuk tu. More kepada nasi kandar style tapi cara Melayu. Nasi pula nasi kuning, nasi rempah. Okey, dia of course terlebih dahulu nasi you kena sedap lah. You punya makanan you kena sedap. So yang itu kita dah, bagi saya memang sebab saya dah rasa, saya yakin dengan produk dia, jadi sebab tu kita bergabung. So bila dah makanan sedap tu, tapi kadang-kadang ada juga seorang dua yang minoriti kata tak kena dengan tekak dia kan. Jadi kita pun tak boleh kata kau kena sukalah ni sebab takkan itu dia punya preference kan. Tapi yang dia punya selling point yang lain seperti itu adalah nasi boleh tambah percuma. Jadi kalau macam keluarga yang bawa anak-anak tu, mak dengan ayah makan tapi anak dia dua orang dapat makan sekali sebab nasi tambah free. Cuma kalau lauk tu kena bayar lah. So yang on top of that, air pun free refill. Air ada kita insyaAllah tambahan pula pilihan air lepas ni. Sekarang ni ada tiga pilihan lah. Air panas satu, air sejuk, air manis dua. RM2 you boleh tambah percuma, berapa kali pun you boleh tambah. So itu dia, bila I tengok konsep dia berniaga dekat tempat lama kan, saya tengok ada banyak potensi daripada situ lah. Cabaran dia adalah untuk memberitahu orang yang belum lagi merasakan nasi ini. Selain daripada menggunakan rekomendasi daripada kawan-kawan, jadi media sosial adalah another step yang sekarang ni memang in trend lah. Okey, siapa-siapa yang nak datang ke kedai ni, Waze ataupun Google Map Warung Nasi Syukri Setia Alam. Untuk review juga daripada Cik Pian, boleh tengok Pian Padu Babe punya channel, YouTube channel. Dia ada review kedai ni lebih kurang 2-3 minggu lepas lah. COVID ni sebenarnya kita selalu nampak yang buruk saja. Kita sebenarnya tengok suatu perkara tu, kalau kita tengok buruk, nampak buruk lah. Kalau kita tengok the other side of the coin, which is positive side, kita akan banyak tengok positif dia tu. Jadi macam untuk saya, positive side dia COVID ni adalah untuk memaksa saya keluar daripada my comfort zone. Sebab pilot ni tahu lah, memang comfort kan? Comfort sangat. So you tak buat apa, you gaji banyak, masa banyak. Jadi bila jadi macam ni, dia memaksa I keluar daripada comfort zone untuk I try benda lain. InsyaAllah kalau peluang tu datang kembali, saya of course rindukan untuk terbang di awan biru lah. Sebab career ni memang betul-betul one of a kind lah kan. Sebab hari-hari keluar, senario dia adalah berbeza. Dia tak macam orang pergi kerja office 9 to 5 kan. Jadi setiap hari you keluar untuk bekerja adalah suasana yang berbeza, rakan kerja yang berbeza. Jadi itu yang membuatkan kerja itu menarik bagi saya lah. Ataupun kalau tak ada, saya akan kembangkan perniagaan ni lah hingga ke tahap yang lebih maju, lebih tinggi lah. Future customer of course datang try warung nasi Syukri ni kan, rasakan perbezaan nasi dia, kuah dia. Jadi untuk yang terkesan dengan COVID ni pula, secara umumnya jangan pandang satu-satu benda tu pada satu segi saja. Sebab there's always two side of a coin kan. So untuk diri saya, untuk siapa-siapa pun lah yang pandang ni, tengok kedua-dua belah side tu. Dan jangan terpengaruh dengan mana-mana side pun. Sebab sebenarnya saya pun dulu memang banyak terpengaruh. Maksud terpengaruh ni maknanya kita bila diberi kesenangan, kita suka. Bila kita diuji sikit, kita rasa macam give up. Jadi benda tu semua tak betul lah.